apa yang saya nak tekankan ialah kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada surah pula ya, The Seven Habits of Highly Effective People, ya, karangan mendiang Sean Covey. Sean Covey meletakkan bahawa ciri-ciri orang yang efektif dan berjaya, seterusnya berjaya dalam hidup ini ialah orang-orang yang mempunyai 6 kualiti. Hujung yang satu last tu tambahan dia, ada 6 kualiti, 3 kualiti peribadi, ya, personal habit, dan 3 lagi ialah interpersonal. Jadi kita sebagai orang Islam seharusnya melihat lebih daripada itu, bahawa kualiti diri kita harus dilihat daripada 2 sudut, iaitu kualiti kita secara peribadi, dan yang keduanya kualiti kita yang akan diuji apabila kita berkomunikasi dengan peribadi yang lain. Ya, jadi jangan kita hanya tengok diri kita pada cermin saja, oh aku ni macam mana, tapi kita kena tengok juga kita dengan orang. Maksudnya kalau orang tak suka kita, orang menyampah dengan kita, kita tak ada ramai kawan. Bila orang nak berkawan dengan kita, dia boleh kawan sebulan je, lepas tu dia tak boleh lah kawan dengan kita. Dan pattern tu konsisten daripada sekolah rendah tu sampailah kerja dekat pejabat sekarang ni. Dan maknanya kita kena evaluate diri kita lah. Jangan kita kata, oh, yang penting Allah Ta'ala suka. Ya, walaupun manusia tak suka, yang penting Allah suka. Bagaimana anda boleh yakin Allah suka kita ketika mana daripada sekolah rendah lagi Allah tunjukkan tiap-tiap hari orang suka kita sebulan je. Lepas sebulan orang akan mula menyampah dengan kita. So there must be something wrong dengan kita. Jadi surah Al-Hujurat ni datang berikan beberapa garis panduan untuk menolong kita melihat kualiti interaksi kita dengan individu yang lain. Kerana dia ada garis panduan. Ya, maknanya tindak tanduk manusia, perangai kita ni dia tidak random. Ya, perangai manusia, tindak tanduk, tabiat manusia dia tidak random. Maknanya tak dapat difahami, tetapi dia ada garis panduan. Kalau kita melihat kepada latar belakang surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat ini diturunkan secara berkelompok-kelompok. Dia bukan gedabak satu surah begitu, dia turun sikit-sikit, tetapi ayat-ayatnya turun pada tahun yang ke-9 Hijriah, iaitu selepas daripada pembukaan kota Mekah. Ya, selepas pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Apa yang kita nak ekstrak ialah bila berlakunya pembukaan kota Mekah, Allah SWT memberitahu kepada kita pembukaan kota Mekah pada 8 Hijriah ini telah mencetuskan satu fenomena yang disebutkan dalam surah hafalan kita, ya, surah An-Nas telah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, apabila datangnya pertolongan Allah dan tercapainya kemenangan, yakni pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk ke agama Allah SWT secara berbondong-bondong. Perkataan yang budak-budak sukalah daripada sekolah, berbondong-bondong, tak jumpa tempat lain kat terjemahan surah tu je. Perkataan berbondong-bondong ni kan. Dan tak terpakai pun dalam ayat lain lah. Mungkin hari ni adalah petang ni ramai pergi Big Bad Wolf berbondong-bondong kan, ya. Tapi bila ramai orang masuk Islam, maknanya kali ni orang yang masuk Islam ni ialah orang yang masuk Islam bukan secara personal tetapi secara bulk, secara kelompok, ya, segedabak macam tu. Kalau para sahabat yang lain ni di era sebelum hijrah dan juga selepas hijrah sebelum Fatu Mekah, kebanyakan sahabat itu ada ceritanya yang tersendiri. Maknanya mereka ada sesuatu yang disentuh oleh Nabi SAW, hidayah daripada Allah Ta'ala, mereka datang kepada Islam. Tapi grup yang masuk Islam selepas pembukaan Mekah ni ialah masuk secara beramai-ramai. Bila dia masuk secara beramai-ramai, berlakulah cabaran budaya dalam masyarakat. Saya rasa dalam kehidupan seharian kita pun macam tu juga. Kalau dalam kajian akademik, beralasankan kajian akademik, ya, supaya tidak bias politik, saya teringat kepada kajian-kajian yang dibuat misalnya oleh siapa ni, Faris Nur, ya, di dalam buku Islam Embedded yang mengkaji tentang sejarah perkembangan Parti Islam Malaysia daripada penubuhan dia sampai sekitar tahun 2004, 2 jilid yang besar. Saya kira antara dokumentasi yang lengkap secara akademik tentang perkembangan. Maknanya apabila berlakunya era reformasi tahun 1998 dulu, orang masuk PAS ni
secara yang begitu beramai-ramai, sehingga kan ada kenyataan daripada Datuk almarhum Datuk Fadil Noor, bekas Presiden PAS. Dia kata jumlah yang masuk PAS pada tahun 98-99 itu adalah jumlah yang melebihi jumlah orang yang masuk PAS pada awal penubuhan dia sampai tahun 98. Dan orang yang masuk ni segala macam jenis orang. Bukan lagi orang yang masuk kerana ada program-program PAS di sana sini, tetapi yang menyertai PAS itu kerana pelbagai faktor yang sukar untuk diuruskan. Ya, maknanya kerana tak puas hati, ya, lepas tu mak saudara dia ketua wanita UMNO, lepas tu tak bayar hutang mak dia, dia menyampah kat mak saudara dia masuk PAS. Ya, bukan kerana pemikiran ataupun idea politik tu, tapi kerana isu-isu peribadi. Jadi orang-orang yang berada dalam PAS sekarang ni saya sebut secara pandangan orang kata study case kita lah, bermakna di dalam PAS itu selain daripada sudah ada umur yang begitu lama daripada tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, ada ramai yang berada dalam PAS itu yang masuk dengan membawa kepelbagaian budaya. Maka nak menguruskannya akan jadi super duper susah lah. Ya. Dan itu berlaku pada skala mikro dan makro. Dalam keluarga pun sama juga. Apabila suami dan isteri berlaku sesuatu, kematian ke, poligami ke, maka akan berlaku apa yang dinamakan sebagai extended family. Ya, keluarga akan extend. Bila extend, maknanya ada import export culture yang berlaku. Budaya yang berlaku masuk. Ya, katalah sebagai contoh misalnya, kita ambil lah, katalah saya jangan marah pula ya. Katalah contohnya orang Terengganu berumah tangga dengan orang Melaka. Katalah contohnya. Jadi bila orang Terengganu yang bicaranya seperti ombak di laut, katalah contohnya, main Melaka kata, orang tu minta lah habau kau, katalah contoh tu. Apa benda ni? Jadi culture shock. Ya, saya masa sekolah dekat Negeri Sembilan sempatlah 4-5 bulan. 4 bulan tu memang culture shock lah. Ya. Orang boleh mencarut daripada surau, ya. Tak ada sebutlah ya, rosak depan ayat Quran kan. Memanggil kita kan, kata sial kau, katalah jenis macam tu kan, macam biasa je. Jadi kita akan memberikan alasan, kita kata nak buat macam mana, dah memang orang tempat kita macam tu. Ya, kami di Perak memang macam tu, kami di Kelantan memang macam tu, kami di Perlis memang macam tu, kami di Negeri memang begitu. Ya, Eden memang macam tu lah ya, daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita memberikan alasan kenegerian kita, latar belakang kita, sosial kita, ya, saya duduk flat, yang ni duduk dekat Siaran Mas, katalah contohnya, dan maknanya masing-masing mempertahankan kebiasaan masing-masing. Itulah datang fungsinya agama. Fungsi agama meletakkan satu standard bahawa tingkah laku manusia mesti ada garis panduan. Sama ada golongan bangsawan siapa? Misalnya kita lihat keluarga Bani Umayyah. Ya, Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan anaknya, dan keluarga-keluarga Bani Umayyah yang lain, mereka ini adalah merupakan kelompok bangsawan. Ya, daripada awal sampailah kepada pemerintahan Bani Umayyah, ya, selama lebih kurang berapa tahun tu, sekitar 90 tahun lebih itu, maknanya keluarga bangsawan. Tetapi yang menjadi cabarannya, selepas pembukaan kota Mekah, ramai orang Arab Badui, ya, daripada persekitaran hidup yang kasar ni yang masuk Islam. Jadi bila Badui masuk Islam, bangsawan masuk Islam, ya, bangsawan from Mars, ya, Badui from Venus, katalah contohnya, dan semuanya duduk dengan Nabi SAW. Maka ada berlaku gangguan sosial. Maknanya cara interaksi yang bermasalah. Ada orang kasar, mulut celupa, buat lawak tak kena tempat. Kita tengoklah kat depan-depan ni ya. Ya, lawak-lawak yang merepek, yang menyakitkan hati orang lain yang dengar dan sebagainya. Maka datanglah surah Al-Hujurat memberitahu bahawa sama ada bangsawan ataupun golongan Badui, this is the standard. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita tak boleh memberikan alasan, saya dah memang, tempat saya memang orang jenis macam ni, memang cakap macam ni, kami dalam keluarga memang macam carut ni biasalah. Ya, jadi maknanya bila kalau kahwin dengan saya, mana kena terimalah budaya macam carut ni. Katalah contohnya, cubalah bagi hujah macam tu depan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Mungkin Allah Ta'ala akan buktikan pada kita bahawa aku telah turunkan surah Al-Hujurat untuk standardize etika sosial kita. Ya, dia mesti ada satu standard. Jadi inilah turunnya, latar belakang turunnya surah Al-Hujurat.